Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, dan adapun syahid dunia dan akhirat. Jadi sambung malai yang lepas, minggu yang lepas, iaitu hadis katanya salah satu yaqsimuhumullahu ta'ala min azabil qabri asyahidu wal muazzinu wal mutawaffa yaumal jumu'ati au lailatal jumu'ati. Jadi tiga bahasa orang lepas dah deh. Tiga bahasa orang, tiga bahasa gulungnya. Ya Allah Ta'ala memeliharakan daripada siksa kubur. Yang pertama iaitunya orang mati syahid. Dan yang kedua orang beh. Dan yang ketiga orang yang mati hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Itulah umbi cara kita. Jadi bak yang kita ada caranya kelebihan orang baik. Kemudian termasuk dalam hadis ni iaitu lepas daripada siksa kubur tiga bahasa gulungan orang mati syahid. Dan begitu juga orang baik, dan begitu juga orang yang mati malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Maka dia ada bilang syahid. Syahid tadi itu hal lepas daripada siksa kubur. Yang pertama iaitu syahid akhirat. Dari bila lepas hari dah, banyak bahasa syahid akhirat. Seperti orang mati dengan penyakit tahu dan lain-lain lagi. Ada lagi pula syahid. Syahid yang pertamanya syahid akhirat, yang kedua syahid dunia dan syahid akhirat. Yang ketiga syahid dunia saja. Kemudian malam ni masuk dalam kata syahid yang kedua. Iaitu syahid akhirat dan syahid dunia. Maka lepas daripada siksa kubur. Ni lah syahid yang nombor satu. Kemudian syahid akhirat lepas maridah tu seperti mati ramai-ramai ni lah, iaitu wajib mentajhidkan mayat. Bila dia mati saat itu walaupun nama syahid, tapi wajib dia tak orang hidup, pak perkara mani kafir semaya dia tanah. Itu syahid akhirat saja. Kemudian malam ni masuk dalam syahid yang ketiga. Iaitu katanya dan ada pun syahid dunia dan akhirat. Orang panggil yang kedua ni nama dia syahid dunia dan akhirat. Inilah syahid. Ia telah maklum. Dia sebut dalam Quran kata wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu seka, jangan kamu gamuk bahawa seorang yang mati syahid itu mati. Bukan hal sebenarnya di sisi Allah Taala hidup. Mati syahid ni. Wasib sahidal birah, wasib sahidal harbi bil hayati wa rizquhu mi mustahal jannati. Ni dalam mata Jauharah Ibrahim Al-Laqani pun dia mari satu bait wasid sahid al-harbi bil hayati wa rizquhu min mustahal jannah.
Hendaklah kamu sifat bahawa seorang yang mati syahid itu iaitu hidup. Hendaklah kamu pegawai kejap kata bahawa seorang yang mati syahid ini hidup. Wah, dan rezeki dia Tuhan cadai, yang nombor satu sekali rezeki dalam syurga. Nah, bila pak dia sana itu ruh keluar daripada tubuh badan mati syahid ni, maka Allah Ta'ala hatta seekor burung yang hijau mari ambil nyawa dia, buh dalam biar dia. Maka setiap hari dia terbang kita tengok tempat duduk dalam syurga. Itu maksud warizquhu min mustahal jannah. Bila dia mati keluar ruh daripada tubuh badan, disambungkan ambil oleh seekor burung yang hijau daripada syurga. Maka ruh keluar buh dalam biar dia. Maka setiap hari setiap malam iaitu pergi kepada tempat duduk dia dalam syurga. Inilah maksud katanya wasib sahih dal harbi bil hayati wa rizquhu min mustahal jannah. Kita tengoklah di dalam kitab iaitu Saraf Matan Jawhar. Nah, kalau dia mau pandai kita tengok sendirilah. Dan ada pun syahid dunia dan akhirat, maka iaitu orang yang mati, yakni orang yang mati dengan sebab perang dengan kafir. Perang sani nawa itunya niat di hatinya kerana meninggikan agama Allah Ta'ala. Ya situ tempat lakunya, tempat jadi syahid dunia akhirat, li'i'la'i kalimatillah, kerana meninggikan agama Allah. Jangan kerana lah. Kalau kerana lain tak jadi. Yang nak di hati kita sana itu kerana meninggikan agama Allah. Situ je. Tiada kerana ria, bukan kerana nak mengenai-ngenai. Korang kata dia tu sakit, kata dia tu panah, kata dia tu berani, tak jadi. Tu. Dan sum'ah. Tu. Supaya juga ria sum'ah, tapi sum'ah ni iaitu ria di segi baca. Dan upamanya, jangan kerana lain. Maksud sini upamanya, upama ria dan sum'ah. Naknya li'i'la'i kalimatillah, kerana nak meninggi ke agama Allah. Situ je. Tu dia. Dan makna syahadah. Apa makna syahadah? Syahid ni maknanya daripada syahadah lah. Syahidah yashhadu syahadatan, fahuwa syahidun wa zaka masyhudun. Isim fa'il lah syahidun. Yang mati syahid. Apa makna syahadah? Dan bermula makna syahadah bagi mereka itu bahawasanya hidup mereka itu pada Tuhan mereka itu. Yakni orang yang mati syahid makrifah, nama dia mati syahid dunia akhirat, perang dengan kafir ni, iaitu nama dia syahid makrifah. Maka hidup di sisi Tuhan mereka itu. Di sisi kita yang dapat mati pada hak Tuhan, di sisi Allah Ta'ala hidup. Bal ahya'un inda rabbihim. Bukan hidup mereka itu di sisi Tuhan mereka itu. Maka syahadah, syahid ni, syahadah maknanya segala tempat dia mati sana, segala daun kayu, debu, gapo situ, segala binatang yang duduk tepi itu menjadi saksi belaka di hadapan Allah Ta'ala. Semua jadi saksi kata orang ni, iaitunya mati syahid. Iaitu orang yang nombor satu di sisi Allah Ta'ala. Semua bakal naik saksi. Sebab itulah tak boleh mani segala debu-debu dan gapo dia pasir-pasir dia lekat, tak boleh sapu. Darah-darah kena ambil, buh-buh. Situ. Siapa-siapa gapo daun kayu gapo kena bukuh pergi belakang. Hak mengecik kena darah tu kena kutik baik-baik. Sebagai jadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Dan dirizkikan mereka itu warizquhu min mustahal jannah, dan dirizkikan mereka itu seperti barang yang dikatakan dia oleh Al-Husaini. Maknanya maklumlah iaitu rezeki yang setinggi-tinggi rezeki. Allah Ta'ala cadai rezeki dalam syurga hak nombor satu dah. Bukan yang tamada dah. Itu maknanya warizquhu min mustahal jannah. Itu dia.
Barsalah syahid dunia jua. Ni nama 3 dah ni. Barsalah syahid dunia jua. Hak mula-mula syahid akhirat, tu masuk. Lepas siksa kubur. Syahid dunia akhirat, tu hak nombor 1. Lepas siksa kubur cerak dah tu. Ada pun yang 3 ni syahid dunia je. Tidak syahid akhirat. Maka tiada masuk ia di dalam hukum ini. Iaitu orang yang mati di dalam apa ni? Maka tiada masuk ia syahid dunia ni di dalam hukum ini. Yakni tak dinamakan syahid. Kalau ia dikandaki kata lepas siksa kubur dah. Syahid ni dah. Iaitu orang mati dalam perang dengan kafir, padahal berpaling lari daripada mereka itu atas wajah, atas jalan yang tiada reda oleh syarak. Orang panggil orang ni dia perang dengan kafir, mati dalam medan perang, tapi dia sana itu lari, nakut, lari nakut tuk-tuk, mati dengan hatu, nama dia syahid dunia. Dan lagi pula dia perang kerana bukan kerana nak meninggi agama Allah, semata-mata ria dan sum'ah. Tak ada kerana Allah, maka nama syahid dunia saja. Tak lepas siksa kubur. Tak dinamakan syahid, dia jadi saksi di akhirat esok dah. Ni syahid dunia. Tu dia deh. Tiada masuk ia dalam hukum ini. Iaitu orang yang mati dalam perang dengan kafir, padahal berpaling lari daripada mereka itu atas wajah, atas jalan yang tiada reda oleh syarak. Atau mati dengan perang mereka itu kerana ria atau sum'ah. Dia perang sana itu kerana ria, nak mengendang-endang, nak menunjuk kata dia berani. Situ. Tak ada kerana Allah Ta'ala, tak jadi juga. Orang panggil nama dia syahid dunia je. Tak dinamakan syahid dunia dan akhirat. Lagi pula dia lari, ada pun kalau dia hundur cari jalan. Itu tak apa. Bukan kata lari nakut tu tak. Hundur cari jalan. Tak apa. Itu masalah. Baik. Dah panjang kan. Habis itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wasaffil awwali summa lam yajidu illa an yastahimu lastahamu walau ya'lamuna ma fit tahjizi fit tahjiri lastabaku ilaih walau ya'lamuna ma bil atamati wasubhi la atauhuma walau habwan. Ada lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau mengetahui manusia akan barang yang pada bang daripada sahwa, yakni daripada kelebihan pada keduanya, kemudian tiada dapat mereka itu, yakni akan jalan pada menghasilkan keduanya, malaikat dengan membuang undi. Nescaya membuang undi mereka itu pada menghasilkan keduanya. Ini satu kelebihan Tuan kita ni mendatangkan akan hadis, menggemarkan bagi mereka-mereka yang rajin buat amal. Ayat katanya, dia mari hadis. Nabi katanya, jikalau mengetahui manusia, kalau orang kita tu tahu, ni tak ada erah lah kita tak tahu. Ni orang panggil benda gaib. Wajib kita beriman dengan benda gaib. Inilah dikhandaki katanya orang tu beriman. Kita kena beriman dengan benda gaib. Bila Nabi raya, kita kena percaya.
Nabi kata jikalau mengetahui manusia akan barang, akan pala, akan kelebihan-kelebihan yang ada pada baik. Sekiranya kalau puak kita tu tahu kata ganjaran, pala yang Tuhan nak beri pada orang baik. Kalau kita tahu kata orang baik boleh pala banyak tu. Beri pala banyak tu, 40, 1000, 100. Kalau kita tahu. Ni tak ada roh kita tak tahu. So dan pada sahwat, jikalau manusia ni tahu kata kelebihan pala yang Tuhan nak beri banyak, ia ada pada sahwat. Sahwat ni nombor satu sekali. Nah, bila kita mari jemaah, setiap solatul jamaah, Allah Ta'ala menurunkan rahmat daripada langit. Tuhan turunkan rahmat daripada langit, turun 100. Maka 90 Tuhan turun kepada teriman. Siapa dia jadi teriman, dapatlah 90. Hak 10 lagi tu bagi kepada makmum. Nah, maka boleh banyak sikit, iaitunya sah yang pertama. Sah yang kedua, kau kurang. Kemudian Nabi kata kalau manusia ni tahu akan pahala yang Tuhan nak beri, ia ada pada sahwat. Nah, siapa-siapa dia tahu akan pahala yang Tuhan nak bagi banyaknya, ia ada pada bank. Yang ni gapo dia barang tu daripada kelebihan. Orang mengaji barang katanya bayang daripada barang. Akan barang yang akan kelebihan. Pada keduanya pada bank dan sahwat. Kemudian tiada dapat mereka itu. Kemudian tak boleh. Maka tak dapat mereka itu, tak dapat nak bank. Tak pandai. Dia nak bewa, tak boleh dia nak bank. Nak bank bewa demo. Dek. Nak apa ni? Bubuk bewa sawah demo. Yani dek. Kemudian tiada dapat mereka itu. Yani akan jalan pada menghasilkan keduanya. Malaikat dengan membuat undi. Malaikat kena buat undi. Itu tidak gitu maksud. Sekiranya kalau puak kita tahu akan pahala yang ada pada bay dan ada pahala yang ada pada sahwat, banyaknya tentulah puak kita bakal bubuk nak. Tapi hingga siapa setara mana bubuk nak, kalau buat undi pun nak lagi. Kira kalau dia mau buat undi nak lagi, bakal bubuk nak. Ni tak ada roh puak kita tak tahu. Sabit itu masalah bay pun tak ada piano. Bay lagi pula sahwat. Jarang orang nak. Nah, banyak kawan kita kodok belakang ni. Sabit puak kita tak tahu. Kalau puak kita tahu, tentu bakal bubuk hari. Hingga siapa buat undi, hingga siapa mengesok, ya katanya. Sekira kalau kita tahu, tentulah kita berlomba-lomba, walaupun dengan mengesok hari. Ni sabit puak kita tak tahu. Sabit itulah masalah baik pun tak ada pia karat, dan masalah sahwat pun tak ada pia nak bubuk. Kalau tahu tentu pakat bubu dengan siapa. Kalau buat undi nak buat undi. Itu mana last time. Nas jaya membuang undi, yakni nas jaya buat undi. Nas jaya membuang undi mereka itu pada menghasil keduanya, pada menghasil kebaik desa. Supaya satu hadis kata lau ta'lamu ma fi Ramadan la tamannawna as-sanatu kulluha Ramadan. Ada juga hadis tu. Lau ta'lamu ma fi Ramadan la tamannawna an takuna as-sanatu Ramadan. Kalau kita tahu bahawa sekelebihan yang ada bulan Ramadan, tentulah puak kita cinta nak jadi setahun 12 bulan Ramadan lah. Ni sabit puak kita bila masuk Ramadan, baru ni ya puasa. Ni puasa bodak. Kerana kita tak tahu kelebihan. Kalau kita tahu, tentulah puak kita cinta nak 12 bulan tu jadi bulan puasa baru. Ni semua. Kalau kita tahu kelebihan yang ada pada baik, tentu puak kita bakal bubu.
Kalau kita tahu kelebihan ada pada sahwa, tentu buat kita wakak bubu, walau habuan, walaupun dengan mengesok, walaupun dengan buat undi. Ni kita buat tamada, kerana kita tak tahu. Nah, itu maknanya. Habis itu Nabi katanya, lau ta'lamu ma a'lamu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalau kamu tahu barang hak aku tahu, tentu kamu menangis banyak, suka sikit. Tu Nabi dia kata kepada para sahabat, lau ta'lamu ma a'lamu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Hei sahabatku, kalau puakmu tahu akan perkara yang aku tahu, tentu puak kamu tu menangis sehari sampai gelap. Suka sikit. Nah, kerana banyak kara-kara hak Tuhan beri kepada Nabi kita, ada Tuhan wi nampak kara takut dan kara hak nak berlaku kiamat umpamanya, dan kara hak jadi lepas mati umpamanya. Nah, ni itu setengah daripada hadis yang seakan-akan. Kalau kamu tahu barang aku tahu, tentu kamu menangis banyak, suka sikit. Sampai kita tak tahu, sampai kita saat ni tak menangis mana. Kita suka suka banyak, suka ria tu banyak. Sampai kita tak tahu. Begitulah rupa dengan pala. Pala kelebihan dan kelebihan sahwa. Itu dia. Nascaya membuang undi mereka itu pada menghasilkan keduanya. Dan jikalau mengetahui mereka itu akan barang yang akan kelebihan pahala pada mendatangkan awal waktu. Nascaya berlomba-lomba mereka itu padanya pada awal waktu. Dan jikalau mengetahui mereka itu dan jikalau mengetahui mereka itu manusia akan barang akan kelebihan yang kelebihan pahala-pahala pada mendatang ke awal waktu. Dia awal waktu ni orang panggil waktu fadilah deh. Waktu kalau kita mengaji ilmu fiqh, ya kalau bab dia auqatu solat, beberapa waktu sembahyang. Dia waktu ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawab, ada waktu jawab ghairu karahah, jawab karahah, dan waktu hormat, waktu uzur, waktu darurat. Kita misal semayang sah. Semayang sah ni waktu fadilah. Waktu fadilah ni waktu hak nombor satu sekali, waktu hak lebih, iaitu awal waktu. Masuk asar, mayang dah. Waktu zuhur, misal kita kata matahari sana itu dia berjalan pertengah langit. Kita pocok satu kayu. Piye matahari berdiri, bayang tak ada. Bila gelicin sikit, bayang dah. Bayang kodok panjang. Bila kita ubah kayu tu, bayang sama dengan kayu. Habis zuhur, masuk sah. Nampak? Situlah masuk, situlah waktu fadilah. Mayasar ni waktu fadilah. Ni hak nombor satu. Dan masuk awal masuk waktu selalu lah. Yang kedua waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar iaitu bayar sani dua upama. Dah lah masuk sah dah. Bila bayar sana itu sama, habis zuhur masuk sah. Panjang bayar sana itu panjang hingga sampai 2 kali lipat, orang panggil waktu jawab, waktu ikhtiar. Yang tiganya waktu jawab bila waktu jawab bila karahah dengan tak ada makruh, iaitu mayasa sana hingga sampai kuning matahari.
Panggil waktu jawab, waktu serta pandai dengan tiada makruh. Enggak siapa kuning-kuning matahari. Ada yang apa waktu haruh serta makruh. Awak misak sang dah deh. Haruh serta makruh. Kita dah helak mayat sah tadi helak waktu hingga siapa ada lagi bobo telus mayat. Tu panggil waktu jawab serta karahat. Orang panggil waktu karahat. Telus mayat sah 4 rakaat. Kita pun tak ada 10 hendak dan nak asal ngorek. Situ orang panggil waktu karahat. Bo beri salam. Orang bang ngorek. Dek, itu orang panggil dek. Waktu jawab bila bil karahat. Haruh serta makruh. Karahat dibenci oleh Allah Taala. Kalau kita dah helak waktu dengan siapa dekat nak masuk ngorek. Bo dulu. Bo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu panggil waktu karahat. Yang kelimanya waktu hurmah, waktu haram dalam. Ada 3 enek dah nak masuk ngorek. Iaitu koda yang tak perlu semaya. Kita dah helak hanya sapanya bahawa kita semaya walaupun boleh 1 rakaat. Kita katanya semaya sah ni akhir dah. Ada 3 minit dah. Boleh 1 rakaat. Kita katanya kita rokok tidak tu sujud. Bila kita semaya sah ni boleh 1 rakaat dalam waktu, nama dia ada. Nama dia semaya tunai. Walaupun 3 rakaat lagi masuk dalam waktu ngorek, nama dia ada. Orang panggil semaya tunai. Sekiranya kalau kita bangun tidur. Kita bangun tidur sana itu dekat ngorek dah. Orang panggil dengan uzur lah kita sana. Capek. Maya sah. Maya takbir. Maknanya boleh 1 rakaat. Turun sujud. Antara sujud yang kedua pakai naik orang bang ngorek. Berarti kita orang panggil kita semaya ada, semaya tunai. Walaupun 3 rakaat lagi dalam waktu ngorek. Ada pun kalau tak boleh 1 rakaat. Kita takbir, baca Fatihah, 2 rakaat orang bang ngorek. Orang ni orang panggil semaya qada. Kerana tak boleh 1 rakaat. Rakaat ya. Tuhan sampai surah subhana rabbil azim orang bemore. Berarti dia tak ni tu semaya dalam waktu qada tu ya, tak boleh 1 rakaat. Nama dia semaya qada. Apa deh? Walaupun kita usolli dia adaan tapi hakikat jadi qada. Kalau gitu sekiranya kalau kita sekelai betul-betul. Kelai betul-betul dak pipil kubah ada curupuk pipilmu helak mayasa tadi tu dekat dengan ngorek. Gambar kita masuk semaya walaupun dah 1 rakaat, maksudnya tak ada habis. Tak ada habis 4 rakaat. Orang panggil waktu haram panggil. Waktu hormat haram. Bukan haram diri semaya, haram diri kita melamak ke letak semaya situ. Semaya tu kena semaya semata. Ni kalau kita helak siapa tangga tu nama dia waktu hormat waktu haram. Iaitu tinggal waktu tak ada habis rakaat semaya. Tu. Ayat keanehnya waktu uzur. Waktu uzur lah nama uzur. Iaitu kita semaya apa ni? Iaitu waktu zuhur. Maknanya waktu orang panggil waktu zuhur bagi jamu. Iaitu orang panggil uzur kita tarik semaya sah dalam waktu zuhur. Tu uzur tu. Orang panggil jamu takdir. Bila jamu takdir masuk waktu zuhur, kita tarik semaya sah mari semaya waktu zuhur. Bawa masuk zuhur, kita semaya zuhur. Dalam semaya zuhur niat kata aku nak semaya sah. Ni panggil waktu zuhur. Nampak lagi jamak takdim, iaitu semaya sah waktu zuhur. Semaya isya dalam waktu ngorek. Tu panggil waktu zuhur.
Kemudian yang tujuhnya waktu darurah. Waktu darurah ni bagi orang betina. Bagi orang betina yang habis kita katanya. Dia habis Bawa sudah habis kering mani kita misal waktu asal. Mani mani pun siap buat bayar semaya. Bawa takbir, ya. Masuk waktu ngorek. Tu dia panggil waktu darurah. Itu. Waktu darurah ni bagi orang betina yang habis di akhir waktu. Maka dia mani sudah siap baik semaya, bawa dia semaya, dia takbir gitu. Tak apa, dia panggil darurah. Buat kan? Tu dia. Tu dia. Habis. Ayat katanya, dan jikalau mengetahui mereka itu akan kelebihan yang ada yang mendatang pada awal waktu. Nescaya berlomo-lomo mereka itu padanya pada semaya di awal waktu. Tentulah puak kita nak. Barang siapa semaya di awal waktu, maka pahala yang besar sekali. Hingga siapa setara ni? Dia masalah semaya. Dia masalah semaya. Kita kata berjemaah. Berjemaah di awal waktu sikit 10 orang. Dengan jemaah di akhir waktu 1000 orang. Lebih semaya jemaah 10 orang awal waktu. Tak kata. Semaya berjemaah di awal waktu sikit jemaahnya. Dengan takkir semaya saat itu di akhir waktu semaya jemaah ramai 1000. Lebih semaya di awal waktu. Nampak deh? Tu maknanya. Sekiranya siapa tangan ni dosa nanti. Kita buat jadual takat dan seperti kata jadual ni. Jadual kita buat dah. Maya mengorek 10 minit. Ada dengan bayar taran maya 10 minit. Lain pada mengorek 15. Hani mula tu dia buat jadual dia. Dah, mula tak ya deh. Mengorek 10 minit. Lain pada mengorek 15. Bayar subuh dengan nak semaya setengah jam. Tu pakat teh. Kemudian sekiranya kalau kita buat jadual, siap dah. Bila siapa masuk, tak usah nanti. Jangan nanti. Itu ulama ya, jangan nanti. Walaupun tu guru, walaupun tu email, walaupun siapa, bila siapa, mayalah. Itu dia deh. Ini orang panggilnya diperintahkan oleh ulama. Deh. Maknanya semaya di awal waktu lebih pada semaya di akhir waktu. Walaupun sikit bilangnya jemaah. Walaupun semaya saat ni kita kata di akhir waktu saat itu semaya jemaah kali ngotok kali orang lain sekalipun lebih semaya di awal waktu. Itu dia. Dan jikalau mengetahui mereka itu akan barang yang pada mendatang ke awal waktu, nescaya berlomo-lomo mereka itu padanya pada semaya di awal waktu. Ni sabek apa boleh kita tak kau dulu kerana kita tak tahu kelebihan. Kalau kau kita bakal tahu, tentu kita semaya di awal waktu. Izanu di alis salati min yaumil jumati fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Fa iza qudiyati shalah fantasiru fil ard. Bila sudah semaya ki, bila dengar suara azan, usaha gilah. Ini orang panggil tak asalnya turun di Panif Sakupa dengan semaya jemaah, tapi semayalah kesumpah tu. Maksudnya kita saat itu supaya nak jadi barakah kerjaan kita kena mendului ibadah. Bila dengar suara apa, semaya dulu. Lepas semaya itulah kita buat kerja. Nampak dek? Habis. Dan jikalau mengetahui mereka itu akan barang yang pada semaya isya
Dan subuh, yakni daripada kelebihan pahala berjemaah pada keduanya. Nah, saya mendatang mereka itu akan keduanya. Dan jikalau berjalan mengesok-ngesok sekalipun. Kalau puak kita tu tahu pada kelebihan semaya subuh. Nombor satu jemaah subuh. Kalau kita tahu kelebihan yang ada semaya Isya. Ya semaya Isya ni yang malah. Alamat orang munafik masa Rasulullah itu, iaitu yang malah semaya Isya. Semaya Isya lah. Tanda kata setengah daripada tanda yang orang munafik. Jamai Rasulullah itu. Nah, kalau gitu, siapa dia tahu akan kelebihan pahala yang ada pada jemaah Isya dan jemaah subuh anak situ, tentulah mereka itu berlomba-lomba pakai walaupun dengan mengesok. Ni sampai po subuh sana po orang ya. Isya pun kurang, tapi Pak Isya Pak Ita ni ramai juga dia. Tapi ngorek ni tak agak murah kali hak tu ramai. Isya kurang, subuh kau kurang lagi. Kerana kita tak tahu. Kita istiqamah lah semaya subuh. Dah lagi pula yang nombor satu sekali kita mari awal-awal. Bila orang baik kita mari lah. Orang baik kita semaya sunat subuh. Mayalah sunat subuh. Kerana sunat subuh ni, iaitu Nabi kita ada apa ni mendatang ke hadis. Nabi kita kata rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Bermula 2 rakaat semaya subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia dan isi-isi dunia. Ni cara kita nak jadi barakah kita. Dan iaitunya nak untuk nak apa ni nak menghidayahkan dan nak jadi rajin kita kena mengekali semaya sunat subuh. Bila orang baik kita semayalah rumah. Usalli sunnatas subhi rakaatain. Lillahi ta'ala Allahu akbar. Saja aku semaya sunat subuh 2 rakaat kerana Allah Taala. Ya sunat semaya rumah, tapi di masjid pun tak ada apa, tapi lebihnya semaya rumah semaya sunat. Bawa orang baik sudah baik lalu kita semaya sunat subuh. Mengekali sunat subuh. Maka siapa dia mengekali sunat subuh dan baca surah, rakaat ayat pertama kita baca kuliah, rakaat ayat kedua baca qul huwallah. Ni satu riwayat. Dan banyak riwayat lain pula yang katanya barang siapa semai sunat subuh dan rakaat ayat pertama lepas Fatihah bacalah Alam Nasrah. Dan rakaat ayat kedua baca Alam Tarakai. Maka siapa dia mengekali semua-semua, maka tidak mengenai akan dia oleh bala takut. Dan lagi pula tak kena penyakit. Banyak kelebihan. Kelebihan yang ada pada semaya sunat subuh. Habis itulah kita kena mengekali. Kelebihan insya-Allah nanti kita sebut. Masalah semaya sunat subuh. Habis tu kita kena pisah boleh semaya sunat subuh. Widai jemaah subuh pun masalah dah. Pisah buang kita semua nak buat lagu mana, nak buat aku ni mengekali semaya jemaah subuh. Maka bila kita rajin main jemaah subuh, maka Tuhan buka mata hati kita. Ambatallahu hikmata fil qalbi. Siapa semaya jemaah subuh 40 hari, maka Allah Taala menumbuhkan satu hikmah dalam hati. Ni habis tu orang hantar pondok anak pondok hidup 40 tahun. Nawi jemaah subuh saat ni tu 40 kali tak utuh rasa-rasa. Ambatallahu hikmata fil qalbi. Allah Taala menumbuhkan akan satu hikmah di dalam hati. Ni dia. Apa kita pun pisahlah. Selagi mana kita saat ni ada kana ruh lagi. Maka mengonilah yang menjadi bekal kita di dalam kubur. Menjadi teman kita, sayang kita, rapat, tak ada dah. Walaupun harta benda, adik-beradik, tak ramai kita. Ia duk ramai kita, amalan semaya duk di kepala. Amalan puasa duk di kanan. Amalan haji duk di kiri. Amalan silaturahim dan kita sedekah duk di kaki. Mereka, iaitu muka nakir nak masuk rapat tak boleh. Puak ni duk sepai, jangan masuk. Puak ni sepai.
Tanya kalau luar pagar gitu yang bukan aku. Itu mengikut satu riwayat dia. Demo ni duduk lama kita. Sebab itulah kita kena pisahlah lah mana pun. Kita kena apa ni, kena mengaku. Apa hadis ke ayat Quran yang kita ada dengar ni, maka kita kena mengaku, kena jahlah. Jangan kita saat itu hati kita duk tomok pada uta dunia, dengan siapa hati kita duk bergantung dengan dunia. Dengan siapa mati kita saat itu takut duk nampak dunia. Sebab itulah kita kena zikrillah, kita kena banyak zikir kepada Allah, banyak baca Quran, banyak hadir ke majlis taklim, majlis ngaji mengajar, dan mari pada jemaah. Supaya menjadi teman kita di dalam kubur. Jangan sampai masuk di akhirat. Itu dia deh. Nas yang mendatang mereka itu akan keduanya, dan jikalau berjalan mengesok-ngesok sekalipun. Sekali lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nidaa faqabbala ibhamaihi fawada'a ala ainaihi wa qala marhaban bi zikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah fa ana syafi'uhu yaumal qiyamati wa qaiduhu ilal jannati. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendengar ia akan baik. Siapa dia dengar suara orang baik, akan keduanya akan dua ibu tangan, atas dua matanya. Bila kita dengar orang baik, bukan kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu dah, tu suku. Hak ni hak lain pula. Riwayat lain pula. Siapa dia dengar orang baik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu dia ambil ibu tangan dia kucuk, dua ibu tangan kucuk. Maka letak di dua mata. Dan berkata ia, marhaban bi zikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Baca tu. Marhaban bi zikrillah, marhaban bi zikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Ada satu lagi, marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bila kita dengar orang berkata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ni bila kita dengar baik, selalu kita ambil ibu tangan kucuk. Suruh kucuk, lepas tu sapu di mata. Baca ni. Kucuk, serta kita baca ni. Maka akulah yang mensyafaatkan akan dia pada hari kiamat. Itu Nabi itu. Wa kawan ni, fa ana syafi'uhu yaumal qiyamah. Siapa dia buat balas ni, balasnya di akhirat esok. Maka akulah, Nabi kata, yang mensyafaatkan, yang nak tolong perakan kalau kita ada dosa sikit banyak. Akan dia, akan siapa-siapa yang buat macam ni, iaitu baca kan akan doa ni, bila dengar orang baik, ibu tangan kucuk, sapu di mata. Selalu dia baca ni marhaban bi zikrillah. Maka Nabi kata akulah ia mensyafaatkan akan dia pada hari kiamat, dan yang menolong akan dia dan yang menolong sini wa qaidatuhu, dan yang menuntun tu, bukan menolong, dan yang wa qaidatuhu, qaidu mana erat tutung kan, wa qaiduhu, dan menuntun akan dia pada syurga. Nampak? Qaidu mana? Heret pergi pada syurga. Nabi kita kata, akulah nak heret orang ni menuju kepada syurga. Bila siapa dia dengar orang baik,
Maka dia sana itu baca hak ni serta dia kucuk ibu tangan. Maka Nabi kata, akulah nak syafaat akan orang ni. Dan akulah sanggup nak tutup, nak heret pergi orang ni pada syurga. Nampak dia? Ni kita kutip-kutip balas ni ya. Habis itulah labor nak orang mengaji. Rugi orang tak mengaji. Ni nak kena kata fadailul amal. Kita kutip sebagai tamu hak semaya tadi. Kita mari semaya lagi pula jemaah. Tambah kita lebih daripada tu kita baca Quran. Dan kita tambah ni. Dan kita kodok mengaji, kodok tambah. Kodok mengaji, kodok tambah. Dan kita dengar, kita boleh buat. Cuba-cuba kita buat. InsyaAllah deh. Faidatu sekali lagi. Riwayat Bukhari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni meriwayatkan dia oleh Bukhari, ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawi dia buatlah dalam kitab ni di tempat dia panjang. Riwayat Bukhari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda ia, barang siapa mendengar namaku pada bang. Nabi kata siapa dia dengar namaku Muhammad, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan menghantar ia akan dua ibu tangannya atas dua matanya. Dia ambil dua ibu tangan tok di mata. Ini satu riwayat. Dan membaca ia akan doa ini. Doa masa ni, marhaban bi zikrillah. Dan membaca ia akan doa ini, akulah yang menutup akan dia pada padang. Jadi pada padang kiamat. Iaitu maka akulah yang menutup akan dia pada akhirat esok. Maka Nabi kata, aku nak sanggup nak cari orang ni, jumpa dengan orang ni. Aku sanggup nak syafaat, tu maksudnya. Iaitu maknanya doa ni, ya basiran bila hadaqatin ihfad ainaya wa nawwarhuma. Bacaan ni satu riwayat, dia banyak riwayat. Nabi katanya bahawasanya barang siapa mendengar namaku pada baik. Bila kita dengar nama Nabi pada orang baik, mana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Situ. Dan bila kita dengar orang baik kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ambil dua ibu tangan tok di mata. Dan baca akan doa ni, ya basiran bila hadaqatin ihfaz ainaya wa nawwarhuma. Itu maknanya. Maka dia katanya, akulah yang menutup akan dia pada kiamat ni, pada mahsyar esok. Tak sabar aku nak cari, dia kata. Nabi kata aku nak cari. Aku akan cari orang yang sebut namaku. Bila dengar namaku waktu orang duk baik, yang baik tangan tu tok di mata serta dia baca ni. Nanti aku nak cari di akhirat esok. Waktu kita dihipung di pada masa Nabi kita cari kita. Nampak lagi? Ini orang panggil kelebihan. Kelebihan masalah baik. Bukan katanya kelebihan orang baik saja dah. Dan begitu juga kelebihan orang mendengar. Dan kita baca akan doa waktu kita dengar orang sebut nama Muhammad Rasulullah. Dan tersebut di dalam Qisasul Anbiya sekali lagi, bahawa Nabi Adam alaihi salam rindu hendak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ada tersebut dalam Qisasul Anbiya, di dalam sejarah kisah para nabi, ada Qisasul Anbiya, bahawa Nabi Adam tu kita alaihi salam rindu, cinta. Itu mana rindu di hati, hendak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pada ketika ia Nabi Adam di dalam syurga. Maka mewahi, maka beritahu Allah Ta'ala kepadanya, kepada Nabi Adam, yaitunya Muhammad pada selbihan.
Waktu Nabi Adam dia masuk syurga, tidak ada orang yang awal masuk syurga malaikat tu ada. Nah. Tu. Dialah masuk di dalam syurga sekali dengan Tok Hawa. Tak kala tu sabit apa boleh dia kena tupai. Nabi kata apa ni, Tuhan kata fakula minha ragadan haitsu situma wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Bila tu ada kita dengan Tok Hawa masuk dalam syurga, maka Nabi Tuhan kata, nah, fakula minha ragadan haitsu situma, makanlah tu ada. Hei Hawa, apa yang kamu selesa? Nikmat-nikmat yang aku dalam aku cadai dalam syurga, makanlah. Wala taqraba, tapi mu ingat patai lagi aku, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu hape buang kayu khuldi. Sekarang yang aku larang, iaitu jangan kamu hape masuk di tepi buang kayu khuldi. Fatakuna minaz zalimin. Sekiranya kalau mu makan juga, mu tak turut patai lagi aku, maka mu jadi orang zalim. Nah, fawaswasa alaihim syaitan. Tak kalau tu setan lah gitipu tok ada. Hei tok ada, hei Hawa. Mu tahu dah apa sebab apa ki boleh Allah Taala takwi mu makan wah kayu khuldi. Tok ada menengun, tok Hawa menengun. Ni lah dia. Iblis kata. Sabit Tuhan lari, sabit Tuhan takwi mu kekal dalam syurga. Kalau mu nak kekal dalam syurga, mu makan. Maka tok ada makan. Del kat tekok. Gang. Suk situ habis tu jadi halqa. Maka Tok Hawa makan terus. Habis tu mari darah, tak boleh duduk dalam syurga. Orang mari darah. Hamak tu baik lalu. Ihbita minha jami'an. Tuhan hamak dengan serta merta. Telanya bogey setengah riwayat kata. Turun. Dia Nabi ada jatuh di India. Tok Hawa jatuh di Judah. Nah. Tu maknanya. Ni nak ayat kata Tok adalah awal-awal masuk syurga. Waktu Tok ada duduk dalam syurga, dia cinta nak jumpa dengan Nabi Muhammad. Tu. Lalu itulah di dalam hadiah dia cinta, maka wahyu oleh Allah Taala kata, "Hei ada Muhammad ada duduk dalam dirimu, duduk di selbimu." Duduk benih Nabi Muhammad duduk di selbi Nabi ada. Tu maka mewahyu, maka memberitahu oleh Allah Taala kepada Tok ada bahawasanya ia iaitu Muhammad tu pada selbi akal. Hei Adam, mu tahu tak Muhammad ya kamu duk cinta ada dah duk di selbimu. Tu duk di hujung selbimu, duk situ. Dan zahir ia pada akhir zaman. Lagi akan datang Muhammad ada di hujung selbimu, duk di selbimu ni akan timbul di akhir zaman. Royak dah pada Tok ada. Kata Muhammad ni akan timbul di akhir zaman. Duk timbul. Lalu itulah maka memohon ia Adam akan Allah Taala bahawa berjumpa ia dengan Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam syurga. Maka tak kala tu Nabi Tok ada dia nak jumpa juga dengan Muhammad dalam syurga. Maka menjadi Allah Taala akan nur Muhammad itu pada buku dua ibu tangan. Tak kalau cinta habis cinta. Tuhan royak dah kata duduk di ujung selbi. Tapi lah mana nak jumpa juga oleh syurga. Lalu tu Allah Taala menimbulkan nur Muhammad di kuku tu ada. Menimbulkan akan nur Nabi kita di kuku tu ada. Di kuku ibu tangan tu ada. Seperti cermin. Klik boleh nyulam. Maka mengkucu Adam akan kuku dua ibu tangannya. Dan sapu ia atas dua matanya. Lalu itulah bila Allah Ta'ala menimbulkan nur Muhammad di dua kuku ibu tangan tu ada. Lalu itulah tu ada kucu. Dua ibu tangan dia. Maka tak kalau mengkhabar Jibril dengan demikian itu akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Jibril wayak ke Nabi kita Muhammad waktu dia jadi nabi ni lah, waktu lahir Muhammad ni, waktu Nabi kita saat itu sudah jadi Nabi, Jibril meroyak kepada Nabi kita katanya, barang siapa mendengar namaku ada. Tak kalau Nabi Jibril royak ke Nabi Muhammad, kata di kuku Tok Adeng itu ada nur. Tok Adeng itu dah kucu.
akan dua ibu tangan kerana Nuh engkau ada di kuku. Bila Nabi kita dengar kata Nuh dia tu lekat di kuku tu, dia maka anak cucu pun adalah Nuh. Dia sebab katanya Nuh Nabi Muhammad duduk di kuku tu ada, duduk di tok kita, maka di kita pun ada sepatu. Siapa kelah ni? Lalu itulah sebenarnya Nabi bila Jibril yang itu sebenarnya Nabi barang siapa mendengar namaku di dalam bank maka mengkucuk ia akan kuku dua ibu tangannya dan sapu ia atas dua matanya, nescaya tiada buta selama-lamanya. Itu dia nikihnya. Nabi kata bila dia dengar Jibril royak dia tak tahu Jibril royak. Katanya tok ada itu minta pada Allah supaya nak jumpa denganmu. Tuan royak kata duduk di hujung selpi dia. Maka lah anak jumpa. Lalu itulah Allah Ta'ala buat Nuh sana itu hidup di dua ibu tangan tu ada. Duduk kucu. Lalu itulah Jibril mari royak ke Nabi kita waktu Nabi kita zat lahir jadi Nabi. Royak ke sana, maka lalu itulah Nabi kita bersabda, barang siapa dengar namaku, waktu orang baik, maka barang siapa dengar namaku dia kucuk ibu tangan, lepas sapu mata, maka mata ni tak akan buta selama-lama. Maka apa kita malam ni bila kita dengar, kita beramallah. Jangan kita tahu. Bila dengar orang baik, kita bacalah. Dia dengar Muhammadur asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita baca marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hela jari kita kelangi tu kaifiat dalam Mukhtasar Abi Jumrah. Hela kelangi kita kucuk serong, lepas tu sapu mata. Maka insya-Allah mengikut riwayat ni mata kita tak akan sakit dan tak akan buta. Maka sekadar tu dari riwayat daripada Syekh Fariduddin wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi sambung minggu lepas tentang kelebihan azan, iaitu masalah ban tak habis lagi. Bukan katanya kelebihan ban saat itu, bukan kata ban panggil semayang saja tu tak. Disunat ke ban bila budak baru beranak. Tu dia. Dan begitu juga sunat ber di telinga orang bekai-bekai dan menatang bekai-bekai. Yang menatang bekai-bekai sunat juga kita ber. Dan begitu juga katanya sini wa yusannul azan wal iqamah fi uzunayil maulud. Disunatkan ber dan iqamah pada dua telinga bagi budak yang diberanak. Wa yakunul azan fil yumna wal iqamah fil yusra. Biasa deh. Dan dia pani dan disunatkan bai pada telinga kanan dan disunatkan iqamah pada telinga kiri. Bai koho yang hidup derah budak beranak lama bai derah sudah sungguh. Bai koho-koho dan iqamah koho-koho. Zalika limakila inna man fu'ila bihi zalika lam yadurruhu musibiyah.
Sesungguhnya mereka yang dibuatkan balah tu bila mananya siapa dia beg telinga kanan, komak telinga kiri, budak baru gana, maka tiada mudarat akan dia ulah tu. Hatu nak kosek tak boleh. Kerana tiap-tiap budak yang baru beranak sana itu semua kosek dengan hatu setan belaka. Tapi itu berjeri. Malaikat seorang saja yang kotak kosek, iaitu Siti Maryam. Siti Maryam mak Nabi Isa. Nah, Siti Maryam mak Nabi Isa ni dah dipeliharakan dia. Dia setan nak kosek tak boleh. Di mana? Tidak digodohkan dia oleh setan dan iblis. Siti Maryam. Ada mulai pada tu dan nabi-nabi kita pedaklah. Maknanya orang tamada ni Siti Maryam. Lain pada puak-puak anbiya tu daklah kau. Tu maknanya. Sunat kita ber di telinga kanan dan sunat kita komak di telinga kiri. Supaya nak melepaskan daripada kosak oleh hatu syaitan. Itu maknanya. Waliyakuna awwaluma yuqra'u sam'uhu hala dukulihi fid dunya azikra. Sampai po sunat be telinga kanan, sunat komak telinga kiri budak-budak yang baru beranak. Supaya nak masuk dalam lubang telinga dia hijrah datang daripada alam batni kepada alam dunia, nak awal-awal dia dengar kalimah Allah. Tu ya sunatnya gitu. Bila dia keluar berhijrah tinggal daripada alam barzakh kepada alam dunia. Kita mari di alam barzakh. Alam barzakh ada alam batni. Kita hijrah datang daripada alam batni, alam zulmat, alam dalam perut ibu, milai bulan 10 hari. Nah, iaitunya tubuh situ mari di alam dunia. Maka nak kita saat itu telinga budak awal-awal dia dengar kalimah Allah. Tu sunat kita baik. Baik telinga kanan, komak telinga kiri. Nak moga-moga hok mula masuk dalam lubang telinga sana az-zikra, iaitu sebut nama Allah. Gitu. Sampai itulah disunatkan, baik disunatkan komak. Begitu juga orang yang nak tinggal selamat tinggal alam dunia nak pergi pada alam barzakh, Nabi kita kata lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarlah kamu akan orang yang dekat nak mati la ilaha illallah. Supaya dia nak selamat tinggal dah dunia nak menuju ke alam barzakh. Orang yang ziarah orang sakit dan pergi hajar dekat dia saat itu masa gara-gara. Masa gara-gara, masa duk berakuk nyawa nak tubik pada batang halkum ataupun sakaratil maut. Semua orang kita ni kena mabuk. Dekat nak mati mabuk habis mabuk. Tak pernah mabuk, tak pernah rasa mabuk, mereka mabuk hak teruk kali mabuk nak mati. Ni sakaratil maut. Mabuk tak mati. Semua kena mabuk, pening, habis pening. Tak biasa lagi kita rasa pening dan seperti pening dekat mati. Di situlah sunat kita saat itu ziarah. Kita pergi ajar la ilaha illallah. Nabi kata lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarlah kamu agar orang dekat nak mati la ilaha illallah. Lakinu mautakum akhir suratil Baqarah. Ada yang kata ajarlah kamu agar orang dekat nak mati akhir surah Baqarah. Mana? Mana Rasul. Dengan siapa? Fansurna adal qaumil kafirin. Dah lagi pula lakinu mautakum yasin. Ajarlah kamu agar orang dekat nak mati yasin. Supaya telinga dia saat itu dengar kelimah-kelimah Allah. Ni dia. Baru beranak. Kena dengar masuk dalam lubang telinga dia kelimah Allah. Nak selamat tinggal pun bagi orang hidup pergi bacalah tepi dia saat itu. Jangan baca dengar. Baca koh-koh dia dengar aja. Dia dengar kalimah Allah. Baca surah Yasin. Baca Amanar Rasul. Tak ada la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan royak tu. Hei, ucap tu. Jangan kata gitu.
Ni hai ngucap te. Ni dah. Orang hak mati pun sempuh kereta kena pedih kena apa. Hai ngucap te. Jangan kata itu. Selalu dia kata la ilaha illallah. Ni ngucap te. Hai ngucap. Tak kena lagu tu. Sipan. Nah, bakat sipan lalu. Bila kita pergi jumpa orang balik motor gaduh ngat. La, tu saya kata hai ngucap te. Kocok lah dah. Jangan. Kita la ilaha illallah. Kata tak. La ilaha illallah. Nah. Tu dia. Habis. Wa'lam annahu la yusannul azan. Tengok deh. Tidak disunatkan baik. Kata ulama ni. Aida dukhulil qabri. Ketika masuk dalam kubur. Ada setengah bid'ah dia panggil. Ketika awak masuk orang dalam kubur baik ada tapi tak ada dalam ni. La yusannul azan aida dukhulil qabri. Tidak disunatkan baik ketika nak bubuh mayat di kubur. Tak sunat. Deh. Khilafan liman qala bi sunniyatihi. Deh. Hak masyhur dan muktamadnya tak sunat. Baik ketika masuk mayat di kubur. Menyalahi bagi ulama yang berkata dengan sunat. Khilafan liman qala bi sunniyatihi. Kerana maknanya menyalahi bagi orang yang mengatakan dengan sunat. Sunat bila orang nak usul mayat pergi kubur, apa mayat le kubur sunat baik. Atau ada ulama qiyasan li khurujihi minad dunia. Kerana qiyas bagi keluarnya daripada dunia atas masuknya pada dunia. Ya qiyas dia panggil qiyas. Dalam mazhab kita Syafi'i, Quran, orang dalil, Quran, hadis, ijma' qiyas. Ni orang panggil dalil bila kata ad-dalil pak ni. Al-Quran ni cenderung. Wal hadis, ijma' pak mazhab dan qiyas. Kemudian daripada mana usul mayat daripada rumah pada kubur. Ataupun nak bubuh mayat dalam kubur sunat. Ada ulama kata tapi kurang ni kerana dia beramal dengan qiyas bagi keluarnya daripada dunia. Atas masuk keluar ni qiyas atas masuknya pada dunia. Ketika dia tubuh daripada perut menuju ke alam dunia, tu ada nah. Ada nah sunat baik budak baru anak dah. Qiyas tu. Orang budak baru anak sunat baik telinga kanan, sunat komak telinga kiri. Begitulah ia nak selamat tinggal dawai nak masuk alam barzakh. Orang panggil qiyas ni. Tak ada nah, tak ada Quran, tak ada hadis. Tak ada ijma', tapi qiyas. Orang panggil. Boleh baik-baik. Nampak deh. Qala Ibnu Hajar Al-Haytami wa waradatu fi syarhil ubah. Dia kata lakin iza wafaqo izalahu al-qabru azan. Tetapi apabila betul-betul akan menurun seorang mayat ke dalam kubur oleh baik khufifa anhu fi soal, diperingatkan daripada seorang itu pada soal kubur. Lana ada buah ni tak ada apa. Ada dengan hadis, ada dengan ijma'. Masalahnya iaitu bila kita nak buat turun mayat di dalam kubur, bertimai orang baik di masjid. Bertimai. Ni tak ada gua nasib dia. Ni masya-Allah ni. Ketika buat turun mayat di kubur, orang baik. Baik di masjid, baik di balasa. Orang panggil bertimai buat turun mayat dengan baik. Bukannya kita baik di kubur, baik di masjid, baik di balasa. Maka ini diperingatkan daripada orang itu akan seksa kubur. Barang siapa menurunkan akan orang mati dalam kubur, maka orang mati saat itu waktu turun dalam kubur bertimai dengan orang baik, maka nasib dia lah, iaitu diperingatkan akan azab kubur. Iza wafaqa izalahu al-qabra, tu anahnya azanu. Apabila bermuwafaqah akan menurun akan seorang mayat di dalam kubur oleh baik
khuffifa anhu fi soal. Nah, daya diperingatkan daripada seorang itu akan soal dari kubur. Nampak dah? Bukan kata gibuan bukan tak nak itu. Bawa tu mayat bukan tak nak. Dia bertimai waktu dia panggil. Anaknya bertimai waktu. Tena ya kata hikmah ben ni bukan katanya untuk panggil orang semaya saja, dah banyak lagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan ke-8 cerita ni. Wajib Allah Ta'ala bersifat dengan iradah. Artinya berkehendak. Maka hakikat iradah itu satu sifat yang qadim lagi maujud, berdiri, yakni berdiri ia dengan zat Allah Ta'ala, dengan dia menentukan segala mungkin dengan setengah-setengah daripada segala sifat yang harus baginya. Lawannya al-karahah. Jadi wajib di atas kita i'tikad bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan iradah. Iradah mana kehendak. Lawannya karahah mana benci, dengan mana tak kehendak. Jadi semua perkara hak Tuhan buat mari, lepas mari dah, buat lani lagi akan datang, semua Tuhan kehendak. Orang panggil takluk iradah ni takluk suluhi qadim, tanjizi qadim. Dia dua tu ya takluk. Suluhi qadim, tanjizi qadim. Patuk padan sedia kala Tuhan nak menentu. Dan Tuhan menentu sedia kala. Inilah orang panggil qada dan qada. Qada takluk iradah, tanjizi qadim. Qadar ta'alluq qudrat tanjizi hadis. Wajib kita beriman dengan qada dan qadar. Wajib kita kena percaya perkara hidup berlaku ni. Tak kita umpamanya gitu gini, sama ada baik sama ada jahat, sama ada setuju dengan nafsu tak setuju dengan nafsu, sama ada manis dan baik. Semua tu tak lepas daripada qada dan qadar. Iaitu qada tu yang menentu sedia kala lagi dah. Menentu dengan sifat iradah. Siapa masa dia menentu, dia pelakulah dengan kudrat. Dia menentu itulah orang panggil takluk iradah tanjizi qadim. Hak dia pelaku takluk kudrat tanjizi hadis. Kudrat yang ada dua, suluhi qadim, tanjizi hadis. Patuk padan Tuhan nak buat. Bila siapa masa dia menentu, pelakulah oleh Allah Ta'ala. Jadi mana iradah? Jadi wajib di atas kita i'tikad semua perkara hidup berlaku ni Tuhan menentu. Tuhan menentu sedia kala lagi dah. Siap dah. Bila kita nak mati? Masa mana kita nak mati, di mana tempat kita nak mati. Rezeki kita banyak mana? Mati sabit apa? Mati di rumah kah, mati lelau kah, mati tak kapal kah? Mati jatuh pohon kayu kan, semua siap tak? Thailand kah, Bangladesh kah, Tuhan menentu siap. Dan Allah Ta'ala menentu lakar dah rezeki kita banyak mana. Habis rezeki pakai mapuk lalu. Ni Tuhan siap, buat siap. Bila kita nak mati, di mana tempat kita mati, bagaimana kita mati, rezeki kita banyak mana. Temui kita dengan siapa? Temui kita. Apa tu? Benar kita nak jumpa dengan siapa? Apa perkara yang kita nak jumpa? Tuhan siap dah. Wajib kita beriman dengan qada dan qadar. Bila berlaku perkara hak Tuhan menentu saat ni, kalau saat ni benar hak molek, benar setuju dengan nafsu, kita kena syukur kepada Allah. Ar-ridha bil qada, dia panggil.
Dan kita kena syukur kepada Allah Ta'ala tentang nikmat yang Tuhan bagi kita. Bila Tuhan menentu atas kita nak tipa bala rezeki, siapa masa dia menentu, tipalah bala. Wajib kita kena sabar. Nah, sabar di atas bala Tuhan. Ni. Tu man habuai kita mengaji akidah dah. Iaitunya berkhanok. Dia katanya wajib Allah Ta'ala bersifat dengan iradah. Artinya berkhanok. Pekhanok tu nama sifatnya. Satu sifat yang sedia kalau ada di Allah Ta'ala. Tu orang panggil sifat mani. Satu sifat yang diri sifat tu ada, lagi pula ada di Allah Ta'ala. Tu sifat mani, semua sifat yang bahasa ada. Diri sifat tu ada di zat Allah Ta'ala. Supaya katanya arak tu lah, masih di garing. Masih itu satu sifat yang ada, lagi pula ada di zat garing. Maka iradat ni apa? Iaitunya berkhanok. Orang panggil pekhanok. Maka hakikat iradat itu satu sifat yang koding. Apa koding? Mala awalalahu. Barang yang tidak ada awal baginya. Perkara yang ada tidak ada mula baginya. Tu perkara koding. Perkara koding iaitu zat Allah Ta'ala dengan sifat je. Ia katanya satu sifat yang koding. Lagi maujud, lagi pula ada. Tu sifat iradah ni, sifat yang bahasa ada. Dia terpanggil maujudun qaimatun bi zatihi ta'ala. Satu sifat yang diri sifat tu ada, lagi pula ada di Allah Ta'ala. Lagi pula dia kata lagi maujud, lagi pula berdiri dengan zat Allah Ta'ala tu. Diri sifat tu ada, lagi pula ada di zat Allah Ta'ala. Dia dua kali ada. Nampak lagi? Qaimah tu mana? Ada di zat Allah Ta'ala. Tupai ada di zat Allah Ta'ala. Supaya masih tu, diri sifat masih tu ada, lagi pula tupai ada di zat garing. Sifat kapah, sifat putih kita. Sifat yang bahasa ada, lagi pula tupai di zat kapah. Hitam. Tu sifat hitam tu orang panggil sifat yang bahasa ada, lagi pula tupai ada di zat gagak. Itulah tu. Tu maknanya satu sifat yang qadim, lagi pula maujud, berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Dengan dia, dengan sifat iradat. Tu ta'ala ni menentukan segala mungkin. Sifat iradat ni lah sifat yang juru menentu. Yang menentu kita dengan sifat iradat. Sebab kita ada sifat iradat. Bila tak ada sifat iradat, nyanyuk, lupa, lalai tu. Orang tak ada sifat iradat je lah. Apa tu? Lupa, lalai, nyanyuk, tergagah. Kena paksa. Bila kita kena paksa, dengan mananya kita tak khanok. Demoti suruh kepala kita dengan benda suruh tolak bini. Jatuh ke? Tak jatuh. Kerana kita tak khanok. Nampak lagi? Kita pada orang panggil, kita buat dengan tak khanok. Nampak lagi? Tu orang panggilnya. Lah tu. Allah Ta'ala tadi ada sifat iradat. Dia khanok. Dia menentukan segala mungkin. Maknanya kudrat iradat dia hadap pada perkara mungkin. Benar hak dia kerja tu benar mungkin. Benar dia terima ada, terima tak ada. Itu benar mungkin. Al-mumkinatul mutaqabilah. Mungkin bernafi-nafi. Mungkin ni lah yang kudrat iradat tak ada. Ada. Tak ada. Sifat. Untuk panggil mungkin mutaqabilah. Menentukan segala mungkin dengan setengah daripada segala sifat yang harus baginya. Orang panggil mungkin mutaqabilah ni seperti kita katanya ada, lawan dia tak ada. Panjang, lawan pandai. Hitam, lawan putih. Itu mungkin. Bila dia menentu sedia kala lagi nak wei anak kita tak ada lagi. Menentu jantan, tinggal tina. Menentu hitam, tinggal putih. Menentu tinggi, tinggal kena. Menentu nak wei ada beranak di Thailand, tinggal di tempat-tempat lain. Tu mungkin mutaqabilah. Nampak dia? Dia menentu Islam, tinggal kafir. Menentu alih, tinggal jahil.
Dia menentu siap tak? Wajib kita beriman bahawa Allah Ta'ala ada sifat iradah, dia menentu sedia kala. Situ. Itulah yang panggil mungkin mutaqabilah. Menentu kita nak anak kita semua tu dapat hidayah. Dia tinggal saat ni tu dolalah. Menentu anak kita saat ni tu nak jadi orang molat. Maka dia menentukan nak jadi orang tak molat. Menentu nak anak kita lebote. Maka hidayah ada. Panggilnya sosok. Wajib kita beriman bahawa Allah Ta'ala ada sifat iradah. Dengan sifat iradah lah dia menentukan kita. Situ deh. Tu. Itu maksud kata dengan dia, dengan sifat iradah. Menentu oleh Allah Ta'ala akan segala mungkin. Menentu dengan setengah. Bukan menentu semua. Setengah, sebahagian daripada segala sifat yang haram baginya. Sifat yang haram bagi kita. Menentu jantan anak kita, tinggal tina. Menentu putih, tinggal hitam. Menentu tinggi, tinggal rendah. Menentu rajin, tinggal malah. Menentu muslim, tinggal kafir. Menentu iman, tinggal tak beriman. Itu maksud sifat-sifat yang harus bagi. Lawe iradah al-karoha. Itu bahasa Arab. Artinya benci. Karoha bermakna adamul iradah dalam kitab Allah tu. Benci dengan maknanya tiada suka menjadi. Mana itu? Yani mustahil Tuhan sani apa hendak berlaku dengan Tuhan tak hendak. Mustahil. Tentu tidak sama sekali Allah Ta'ala menjadikan perkara dengan tak hendak. Mustahil. Maknanya tiada suka menjadi. Atau tiada suka membinasakan. Atau hewan jadi punah dengan tak hendak. Tak lagi. Semua hak Tuhan berlaku ni dengan hendak. Fa'alul lima yurid tu dalil dia. Dalil kudrat iradah. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala buat perkara dia hendak. Semua perkara yang berlaku ni dengan hendak Allah Ta'ala. Bila siapa masa hak dia menentu, berlakulah dengan kudrat. Itu dia deh. Maka iaitu karohah. Apa karohah dengan mana benci mana tak hendak. Perkara ada berlaku dengan tak hendak Tuhan tak hendak. Mustahil. Apa mustahil? Ma la yutasawwaru fil aqli wujudu. Barang yang tak rupa pada akal akan sungguh. Ma la yaqbalu suhu, barang yang tak terima akan nak sungguh. Yang ni benda tu tidak tak terima sungguh sekali-kali. Tuhan mengadakan apa-apa ni dengan tak hendak. Dengan bahawa Tuhan mengada dengan lupa, dengan lalai, dengan ralik, macam-macam. Habis. Dan baru mula tanda, baru mula dalil atas yang demikian itu. Dalil kata Tuhan sana itu hendak. Semua perkara dia mengada ni dengan hendak dia. Ialah dalilnya ada segala alam ini. Tu ya. Ada yang ke-9 wajib Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Wajib kita iktikad bahawa Allah Ta'ala tu tahu. Semua perkara hak dia menjadi ni, kita mu ni, dan lain-lain lagi semua saat ni Tuhan tahu. Wajib kita beriman bahawa Tuhan tahu. Alimul ghaibi wasyahadah oleh Quran. Tuhan tahu perkara ghaib, Tuhan tahu perkara zahir. Alimum bizati sudur. Allah Ta'ala tahu bagi dalam hati. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Ta'ala tahu bagi kau depan dan bagi khalfah belakang. Kita tak tahu dah bagi khalfah belakang. Tuhan tahu lah kau. Situ. Iaitunya ilmu. Bersifat dengan ilmu artinya pengetahuan. Bermula hakikatnya pada Allah Ta'ala. Apa makna pengetahuan? Satu sifat yang sedia kalau ada di zat Allah Ta'ala. Dengan sahabat Tuhan bersifat dengan sifat ilmu, dia tahu. Orang panggil ta'alluq ilmu ni supa dengan kalam deh. Dia kudrat iradah ta'alluq mungkin. Ilmu dengan kalam dia hadap pada perkara wajib mustahil hadap. Tuhan tahu perkara wajib, perkara mustahil, perkara hadap.
Tuhan tahu kata dia ada, ha tu tahu muka haji. Tuhan tahu kata dia sedia. Tuhan tahu kata dia kuasa. Tuhan tahu kata dia kanda. Tuhan tahu kata dia tahu. Nampak lagi? Ha tu tahu muka haji. Dan Tuhan tahu muka mustahil lah ana. Tuhan tahu kata baru. Tuhan tahu barulah tu lah tu. Tuhan tahu benasa lah tu. Dan Tuhan tahu kata lemah, lemah lah tu lah tu. Nah, tu. Tuhan tahu kata lemah, balah tu. Kemudian Tuhan tahu kata diri dia saat ni tu tak lemah. Lemah dia saat ni dak. Tahu muka mustahil dengan makna tahu atas jalan istihalatul mustahil. Bukan tahu lemah dak. Bukan tahu kata lemah dia situ siap. Yang ni Tuhan tahu kata lemah Tuhan tu dak. Tahu muka mustahil, tahu kata dak muka mustahil. Tuhan tahu kata tak ada dia tu dak. Baru dia tu dak. Benasa dia tu dak. Itu makna tahu muka mustahil. Dia panggil tahu atas jalan istihalatul mustahil. Nah. Itu maknanya. Bermula hakikatnya, hakikat ilmu pada Allah Ta'ala iaitu satu sifat yang qadim. Bila kata qadim, ma la awwala lahu, perkara yang tidak ada mula baginya. Perkara ada tapi mula dia tu tak ada. Ma la awwala lahu, wujud yang kana adamian tu takrif dia. Perkara yang tidak ada mula baginya. Orang panggil nafi mula. Bukan nafi barang. Barang yang tidak ada mula baginya. Seperti takrif ular. Ular apa ular? Seekor binatang yang tiada kaki baginya. Seekor binatang yang tiada kaki baginya. Nafi ke apa? Nafi kaki, bukan nafi binatang. Iaitu qadim barang yang tidak ada mula baginya. Nafi mula. Itu kata qadim, iaitu sifat ilmu, satu sifat yang qadim, yang tidak ada mula baginya. Lagi maujud, lagi pula ada, diri sifat tu ada. Berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Sifat ilmu tu sifat yang bahasa ada, lagi pula ada di zat Allah Ta'ala. Sebab kata kapah lah ni, benar yang bahasa ada, tu kapah. Nah, lagi pula putih. Putih tu sifat yang bahasa ada. Deh, putih kapah. Kapah tu giring ataupun zat. Putih tu orang panggil arah. Satu sifat yang bahasa ada. Tu kat putih tu. Lagi pula ada di zat Allah Ta'ala. Tu kelakuan sifat mutahayyizun bi ghairi, yang mengambil tempat di benda lain, ataupun maqama bi ghairi, barang yang ada tupai di benda lain. Dia tak boleh bawa diri sendiri, itu sifat. Kalau itu sifat ilmu, satu sifat yang diri sifat tu ada, lagi pula ada di zat Allah Ta'ala. Dengan dia nyata bagi Allah Ta'ala segala sesuatu, daripada yang wajib dan yang mustahil dan yang haram. Orang panggil sifat ilmu sama bahasa tiga ni deh. Ilmu sama bahasa, nama dia takluk inkishapun. Inkishapun. Hamzah nun kah syai alif po. Inkishah mana terbuka. Sifat yang bahasa nyata. Sifat yang bahasa cerah. Takluk dia panggil takluk inkishah, mana cerah. Tuhan tahu cerah, Tuhan tengok cerah, Tuhan dengar cerah. Itu mana inkishah. Namun dia takluk inkishah tiga ni. Ilmu sama bahasa. Ada pun kudrat iradat, nama takluk taksir. Apa taksir? Membekas. Benar hak tak ada, ya we ada. Kerja dianya hak tak ada, we ada. Hak ada, we tak ada. Orang yang tak beranak, ya we beranak. Orang yang ada, we mati. Siapa dia kerja? Kudrat iradat. Ilmu sama bahasa takluk inkisah nyata. Tuhan tengok cerah, Tuhan dengar cerah, Tuhan tengok tahu cerah. Ada pun takluk kalam, nama dilalah. Takluk dilalah, apa beroyak. Tuhan ada sifat berkata, dia beroyak muka wajib, beroyak muka harum, beroyak muka mustahil. Takluk dilalah deh. Kudrat iradat, takluk taksir, taksirun so. Kudrat iradat,
ilmu samuk basar takluk inkisaf, mana nyata, yakni cerat. Kalam takluk dilalah, iaitu buaya. Tuhan ada sifat kata dia boleh buaya. Kallamallahu Musa taklima. Buaya muka wajib. Qul huwallahu ahad. Buaya muka wajib. Buaya muka mustahil. Ittakhazallahu walada. Allah Ta'ala mengambil enam. Dia buaya muka haru. Khalaqallahu samawat wa anzalna minas sama. Banyak. Nampak deh? Itu maknanya. Habis. Ada yang harus tiada mendahulu akan dia oleh tersembunyi. Mana ilmu Allah Ta'ala dia tahu sedia kala lagi. Tiada mendahulu akan tahu oleh tak tahu. Mustahil Tuhan tak tahu, lepas tu baru tahu. Dah. Ning ilmu Allah. Berapa ni? Bimaklum mimma dia panggil. Tahu dengan benda maklum sebagaimana benda maklum dia. Tiada mendului akan dia oleh jahil. Tak sebab kita tahu mari pada tak tahu. Tuhan kita mustahil tak tahu, lepas tu baru tahu. Tahu Tuhan sedia kala lagi. Bukan kata mendului oleh tak tahu. Itu maknanya. Itu maksud tiada mendului akan ilmu oleh tersembunyi, yakni oleh tak tahu. Maka mustahil lawannya al-jahlu. Artinya bodoh. Jahil ni ada dua. Jahil basit. Jahlum basitun, jahlum murakkabun. Jahil basi mana sebab kita tak tahu apa yang ada dalam bumi, patak bumi. Apa yang ada ke atas langit tak tahu. Tak tahu balas tu orang panggil jahil basit. So lagi jahlum murakkabun, jahil murakkab. Jahil murakkab ni kita tak tahu dah. Lepas tu kita tak tahu, kata kita tak tahu. Tu jahil murakkab, jahil bersusun. Kita tak tahu diri kita sana. Dan kita tak tahu dah. Lepas tu kita tak tahu pula, kata kita tak tahu. Duk rasa kata tahu. Itu nak kena jahil murakkab. Maka kedua-dua ni mustahil di atas Allah Ta'ala. Arti bodoh. Maka mustahil. Jahil. Bermula tanda atas yang demikian itu, demikian kata Tuhan tahu sekalian perkara. Baru alam ini. Iaitu barang ini, alam ini baru ada. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadis. Alam ini berubah, tiap-tiap benda berubah baru. Alam ini berubah. Kalau itu alam ini ada mari tak ada. Tiap-tiap benda yang ada mari tak ada. Iaitu tak dapat tidaklah, tak lepaslah daripada Allah. Maka semua sana Allah Ta'ala tahu. Sama ada alam barzakh, alam batni, alam dunia, alam akhirat. Semua tu alam batni, alam barzakh, alam arwah, alam dunia, alam akhirat. Alam malakut, alam jabarut. Banyak alam. Kau kita royak ni. Dan alam jabarut, alam malakut, alam arwah, alam batni, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Alam malakut, alam jabarut. Sekadar tu dulu. Al-hayat artinya hidup. Dan ke-10 wajib Allah Ta'ala bersifat hayat. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hikmati Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun